warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita pada hari ini kerana kita kembali untuk satu sesi ataupun satu kupasan tentang warisan ya, tentang Dondang Sayang sebagai salah satu legasi Melaka di dalam slot seminar kearifan tempatan. Jadi bersama-sama kita pada hari ini adalah kita sangat bersyukur sekali kerana kita bersama-sama dengan Tan Sri yang berbahagia, Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Latif Abu Bakar, merupakan pengerusi Majlis Penasihat Warisan Peradaban Melayu, dan juga Puan Noliza binti Mak Nyamin, tokoh penggerak seni budaya negeri Melaka, dan juga kita juga sangat berbesar hati kerana ada generasi muda juga iaitu Encik Hairul Asraf bin Abu Husin, beliau merupakan seorang pensyarah, usahawan dan juga penggiat muda Dondang Sayang. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah tentang Dondang Sayang, legasi Melaka. Jadi sebelum kita meneruskan kupasan kita pada hari ini, saya naklah berpantun sedikit ya. Tak tumbuh, tak melata, lebat sungguh di teluk Ramunia. Kalau tak sungguh, orang tak kata, kini Dondang Sayang kembali mendunia. Ya, itu tadi sedikit penerangan ya. Jadi sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut tentang Dondang Sayang dan legasinya kepada negeri Melaka, suka saya nak minta pendapat lah ya Tan Sri tentang Dondang Sayang ini sendiri, bagaimana ia bermula dan bagaimana legasi ini kita akan bakal teruskan untuk sampai ke masa akan datang lah setelah mendapat pengiktirafan UNESCO ya. Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Biar saya beri tafsiran tentang ertinya Dondang Sayang Melaka. Baik. Dondang Sayang adalah seni lagu warisan Melayu asli Melaka yang mewarisi peradaban Melayu di rumpun Melayu yang beraras tinggi. Beraras tinggi. Ya, Tengok, tiap-tiap kata-kata itu membawa makna. Warisan harta pusaka kita yang sangat tinggi nilainya, manakala seni ialah satu seni lagu. Lagu pula lagu asli dari Melaka. Dia bermula daripada Melaka dan dia tu adalah satu warisan peradaban Melayu yang beraras tinggi. Yang beraras tinggi. Jadi pemahaman inilah kalau kita jelas, kita dapat tafsirkan dan kita dapat hayati, dan terutama sekali generasi muda, kita rasa bangga bila dengar Dondang Sayang. Kita tidak akan kata kuno, tapi kita akan kata itulah warisan Melayu yang hebat, bertaraf antara bangsa. Betul. Pengertian inilah saya rasa masih tak dapat dijelaskan begitu kusyuk kepada orang ramai. Jadi insya-Allah melalui usaha jabatan ini, Jabatan Kebudayaan Melaka ini, akan kita memperkasakan dengan lebih sempurna sebagainya. Jadi dalam hal ini saya katakan sebagai warisan peradaban Melayu beraras tinggi itu, dia merupakan satu seni yang menggambarkan jenius Melayu, kehebatan Melayu. Kearifan ya. Kearifan jenius Melayu. Jadi berdasarkan pada ini, sebab apa dia dikatakan jenius Melayu? Sesiapa yang ingin menyanyikan, mendendangkan Dondang Sayang asli Melaka ini, nombor satu kekuatan dia mesti ada boleh berpantun. Betul. Itu pertama. Yang kedua, dia mesti ada suara lagu dan selagunya lunak didengar, sebab orang dulu tidak pakai pembesar suara. Ya, betul. Yang ketiga, ada kumpulan seni, kumpulan muzik. Muzik yang menyanyi. Bermula pada gendang, gong dan biola. Lepas tu ada perubahan masyarakat. Jadi ini asas penting, dan biasanya orang yang mendendangkan Dondang Sayang ini dua. Dia berbalas-balas pantun. Itu asas. Lepas tu ada beberapa perubahan, itu cerita yang lain lah. Jadi saya rasa ini warisan yang sangat tinggi, dan syukur alhamdulillah kehebatan kearifan Dondang Sayang ini diiktiraf dunia apabila diterima oleh UNESCO sebagai warisan dunia baru-baru ini. Ini gambaran yang pertama. Jadi apa itu Dondang Sayang? Kekuatan Dondang Sayang ialah pantun. Pantun pula kekuatannya bukan menghafal secara spontan. Yang kedua, dia akan bertanding ataupun dia berbalas-balas pantun, biasanya lelaki dengan perempuan, generasi muda dengan generasi baru. Ini asasnya. Jadi yang kedua, kita akan melihat bahawa perbalasan pantun ini sungguh menghiburkan
bukan memboringkan, sungguh menghiburkan. Ya. Yang ketiga, di samping menghiburkan, dia berjoget ataupun mulai gerak dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pemakaian dia pun dah tentulah berdasarkan pada pakaian cara Melayu. Ya saya. Bersopan santun, penuh dengan budi bahasa, penuh dengan hiburan yang menyeronok dan mengembirakan. Itulah satu lambang kekuatan warisan peradaban Melayu yang beraras tinggi. Ya. Jadi kita tanya, adakah ini dihayati oleh rakyat Malaysia? Betul. Pertama sekali pemimpin-pemimpin kita dan rakyat jelata, penyanyi-penyanyi kita. Jadi adalah menjadi harapan kita supaya benda ini dijadikan satu program perdana oleh Kerajaan Negeri Melaka, bahkan melalui Kerajaan Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan untuk kita memperkasakan dondang sayang ini. Jadi yang paling penting dalam kita tengok kekuatan pantun itu, pantun kita ada 2 kerat, ada 4 kerat, ada 6 kerat. Tapi dondang sayang dia memilih pantun 4 kerat. Ya saya. Ini asas dia, bukan sebarang pantun tau. Jangan pantun 2 kerat. Jadi tak ada makna. Ini asas. Jadi siapa yang nak berdondang sayang, dia ada mempunyai kuatan suara lagu dia. Jadi kuatan suara lagunya yang hebat itulah yang melunakkan persembahan dondang sayang. Ya saya. Yang kedua, dia boleh berpantun. Yang ketiga, dia boleh menggambarkan perasaan dengan ceria yang menghiburkan. Kalau lagu ceria, lagu yang menghiburkan, lagu yang gembira, tiba-tiba dia masam, tak boleh. Ini gabung. Ini yang dikatakan genius kearifan Melayu kita. Betul. Bukan mudah. Kalau kita mengagungkan atau kita appreciate pada satu contoh warisan-warisan daripada Eropah, warisan nyanyian Cina, Inggeris misalnya dengan orkestra, dengan suara aslinya, kita pun ada kekuatan. Kita pun ada warisan kita. Warisan sendiri. kita. Ya. Iaitu kekuatan itu penuh dengan jiwa, perasaan, kasih sayang kepada warisan peradaban Melayu. Ini teras. Teras. Jadi saya rasa dalam hal ini dondang sayang tu kita kena terima dan syukur. Cik Azlina memainkan peranan penting melalui Kementerian Pelancongan Kebudayaan Kesenian ini supaya dia menjadi satu program induk, program perdana. Pertama sekali wajar dihayati generasi muda dan disedari oleh pemimpin kita bahawa dondang sayang adalah warisan Melaka, menggambarkan jati diri Melaka dan ia satu medium yang boleh mengurutkan perpaduan kesatuan rakyat Malaysia berbilang bangsa dari warisan Umpul Melayu. Ya, betul. Itu satu keputusan yang amat menarik dan saya sangat tertarik sekali tentang istilah kebitaraan ataupun orang kata sekarang kearifan tempatan melalui rangkaian pantun. Sebab bukan mudah untuk kita mengalunkan pantun secara spontan. Tambahan pula sekarang ni, generasi sekarang kita lebih kepada media sosial di mana kita memerlukan semuanya dengan pantas jadi semuanya disampaikan orang kata secara impromptu tanpa berfikir lagi Tapi walau bagaimanapun rentak dondang sayang itu begitulah dia punya iramanya dan ritmenya. Sebab dalam dondang sayang yang penting kalau kita dapat tengoklah kalau dulu-dulu orang cakap kenapa penyanyi dondang sayang ni suara dia tinggi. Sebab dalam dondang sayang bukan seni berlagu tu yang menjadi keutamaan tetapi pantun yang menjadi keutamaan. Jadi kat sini saya nak mengulaslah sikit, saya nak tanyalah pendapat kepada kedua-dua. Kita pun ada tokoh guru juga di sini Kita ada pendidik kita, Cikgu Liza dan juga generasi muda Cik Hairul Ashraf. Kalau rasa macam ada perkara yang nak dibincangkan, kita sama-sama kupas. Jadi kita mulakan dulu dengan Cikgu Liza. Bagaimana Cikgu Liza saya tengok sebagai seorang guru penolong kanan yang telah banyak melahirkan membantu jabatan dan juga usaha pihak institut yang lain untuk melahirkan ramai anak-anak muda yang sekurang-kurangnya dia minat dan mencuba untuk menyanyikan irama dondang sayang khususnya sekolah-sekolah di Melaka lah. Jadi boleh Cikgu Liza bagikan pandangan sikit. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari moderator merangkap pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Melaka dan juga Tan Sri, saya mohon izin Baik, bercerita tentang menarik minat pelajar kita supaya minat kepada dondang sayang. Kita berbalik-balik kepada definisi asal perkataan dondang sayang itu sendiri Dondang sayang ni bermaksud lagu kasih.
lagu kasih sayang, pujuk memujuk, usik mengusik. Jadi untuk peringkat awal untuk kanak-kanak lah khususnya, kita nak menarik minat tu, kita kena pujuk perlahan-lahan. Pada peringkat awal, apabila pihak Jabatan Pendidikan dan juga Jabatan Kebudayaan memperkenalkan pertandingan pantun dalam kalangan kanak-kanak, saya tak nafikan ada juga yang mengalami sedikit tekanan sebab guru-guru tak didedahkan bagaimana cara nak berdonang sayang. Tapi atas usaha kerjasama semua pihak, masalah ini dapat diatasi. Cara yang paling mudah sekali untuk nak menarik minat anak-anak ni, kita biasakan mereka dengan pantun-pantun mengusik. Mulakan dulu dengan pantun dua kerat kan, pantun 2 kerat. Kemudian dia dah mahir, buatkan pantun 4 kerat. Kita ambil tema tu berkaitan dengan mereka. Contohnya kanak-kanak. Contohnya alangkah cantik sungguh si anak kambing bermain tepi paya. Alangkah cantik berisi sumbing. Kalau marah ketawa aja. Jadi bila mereka dengar pantun tu, cikgu tak baik cakap macam tu. Tak, kita kena nampak tak, awak nampak tak sebenarnya kita tak mengata makcik tu sumbing. Contoh, maaf ya. Kita tak kata makcik tu sumbing. Tak, tapi dalam masa yang sama kita tarik mereka minat. Menarik minat mereka bahawa kadang-kadang apa yang Tuhan jadikan pada manusia tu tidak ada kelemahan tapi ada kebaikan dia. Jadi mereka nampak perlahan-lahan ditarik perlahan-lahan, akhirnya mereka minat untuk menyanyikan donang sayang ni lah. Dan cabaran yang paling susah dalam kita nak menarik minat murid ni adalah bagaimana nak masuk kan donang sayang, nak masuk dia punya nyanyian tu, patah lagunya. Tempo, paling susah masalah tempo lah. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ni, kita menggunakan CD dan sebagainya. Jadi mereka dapat kira boleh counting. Jadi kalau dia nak dibandingkan mereka yang nyanyi live, saya rasa ambil masa juga. Tapi zaman semakin berubah. Kesan daripada pertandingan menggunakan CD, pertandingan menggunakan minus one, akhirnya dah semakin menganjak ke satu anjakan paradigma yang baik bila pihak Jabatan Kebudayaan menganjurkan pertandingan menggunakan music live. Jadi saya tak langsung mereka yakin. Jadi bila mereka melihat ada satu band yang mengiringi persembahan mereka, sudah pasti seronoklah. Kita akan beri satu keseronokan pada mereka dan mereka kata, boleh cikgu? Boleh. Kita boleh, awak boleh menyanyikan, tak ada masalah. Tentang dari segi pembinaan pantun pula, kalau untuk kanak-kanak ni biasanya gurulah yang akan menyediakan bagaimana nak buat pantun, bagaimana, apakah tema yang nak kita tentukan. Biasanya pihak penganjur akan tentukanlah tema kasih sayang, tema perpaduan, tema usik mengusik. Biasanya kalau kanak-kanak tema jenaka, sayang pada ibu. Dan pemilihan kata untuk dapatkan nyanyian yang tepat tu, kita kena pastikan. Saya bercerita dalam kalangan kanak-kanak ya, puan. Kita kena pastikan pemilihan katanya tu 8 hingga ke 10 suku kata saja. Kalau misalnya kata 8 pun tak cukup. Kita boleh tambahkan dengan perkataan lah, hai. Jadi bila bahasa-bahasa tu kita pilih yang mudah, jadi untuk kanak-kanak memang mereka akan tertarik dan mudah untuk mereka melafazkan. Kita jangan gunakan bahasa-bahasa yang bombastik, memang ambil masalah. Susah mereka nak tarik. Jadi saya tengok di sini bagaimana cikgu terangkan tadi, kita lihat di sini sebenarnya lebih kepada teknik untuk menarik anak muda ataupun anak-anak lah ya, anak-anak bukan generasi muda macam Hairul Ashraf kita, tapi ini anak-anak yang lebih muda lagi, kanak-kanak, untuk meminati pantun. Saya rasa perkara asas utamanya kena minat pantun dahulu ya, cikgu cakap tadi. Minat pantun dulu, kemudian pelan-pelan kita tarik untuk meminati cara melagukannya. Dan akhirnya mereka akan faham dalam konteks donang sayang ini, ia adalah sebenarnya usik-mengusik, dia sesuatu yang menggembirakan ya. Jadi kat situ saya ternampak pula lah Hairul Ashraf kita ni sebagai anak seorang ni memang penerus legasi lah orang cakap, sebagai anak seorang penggiat tokoh donang sayang ya, tokoh donang sayang, arwah nyonyatan, dan membesar dalam keluarga peranakan ya. Arwah ibunya berdarah baba nyonya ya. Walaupun kulit dia warna coklat. Kita usik ya Hairul. Tapi maksudnya Hairul sendiri lahir dalam satu keluarga yang mencintai dunia donang sayang. Memang lahir di atas pentas donang sayang. Tapi bagaimanakah Hairul rasakan peluang ini
Hairul hendak gunakan ya, ataupun hendak mendidik pula anak-anak muda di luar sana. Mungkin kalau masa lahir dulu belum tentu saya difahamkan, tak belajar lagi dondang sayang waktu tu, ya betul tak? Belum lagi, didedahkan. Ya. Pendedahan kepada dondang sayang ni Secara formal lah maksudnya. secara formal datang apabila telah meningkat remaja. Remaja. Sebenarnya di peringkat sekolah, peringkat sekolah lagi. Ya. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator kita, pengarah JKKN Melaka, Cik Azlina, Tan Sri, Profesor Latif dan juga Cikgu Liza. Jadi sebagai generasi muda, saya tertarik dengan apa yang Tan Sri kupaskan sebentar tadi, iaitu pantun ni adalah satu kebitaraan yang memerlukan jati diri. Dari jati diri itu kita dapat memupuk minat ke arah membina satu kesedaran bahawa seni untuk berpantun ini adalah satu kebitaraan yang perlu kita lestarikan di kalangan generasi muda, di peringkat akar umbi lagi, bermaksud di peringkat muda. Sebagai contoh, saya sendiri, pengalaman saya berpantun, menceburkan diri dalam diri pantun bermula di seawal peringkat sekolah rendah. Apabila diajar di sekolah tentang pantun, saya jadi tertarik kerana pantun ini tidaklah seperti penulisan kreatif yang lain, di mana ianya mempunyai rima dan ianya juga harus mempunyai suku kata yang tidak berlebih-lebihan, supaya ia boleh, apabila kita berpantun, pantun itu akan menjadi cantik dengan suku kata yang bertepatan daripada 9 hingga ke 13 suku kata. Dan di sinilah datangnya keindahan dondang sayang. Bila kita berpantun dengan suku kata yang bertepatan, pantun dondang sayang itu akan menjadi indah kerana tidak lari tempo. Ya, betul. Jadi dondang sayang dan pantun ini adalah dua perkara yang saling memerlukan antara satu sama lain. Betul. Jadi keindahan sebenarnya, kalau kita nak bercerita mengenai seni berdondang sayang, saya juga menceburkan diri dalam bidang lagu-lagu asli. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada JKKN Melaka, sebab nak dikatakan saya membesar di sini hampir 20 tahun di JKKN ni. Daripada tahun 2000 saya menceburkan diri dalam dunia dondang sayang secara tak sengaja sebenarnya. Ini ceritanya. Jadi arwah mak saya, iaitu Allahyarhamah Puan Nyonya Abdullah, adalah seorang saya panggil dia, saya gelarkan arwah mak sebagai pejuang. Pejuang dondang sayang yang telah berjaya membawa dondang sayang ke Paris di bawah panji-panji UNESCO. Jadi bila saya lihat perjuangan arwah mak, saya jadi tertarik. Kerana jika kita sebagai bangsa Melayu tidak melestarikan budaya kita sendiri, maka siapa lagi? Betul? Siapa lagi? Jadi kesedaran itu yang paling penting untuk kita pupuk pada generasi muda bahawa kita sendiri perlu untuk melestarikan budaya pantun ini dan seterusnya melestarikan budaya dondang sayang di negeri Melaka. Kerana dondang sayang ini merupakan ibu lagu. Betul. Jika kita faham cara untuk melagukan dondang sayang, insya-Allah, sebab saya sendiri telah bereksperimentasi. Bila saya dah faham akan tempat letak lagu dondang sayang, jadi lagu-lagu lain semua menjadi mudah untuk kita fahamkan melodinya. Jadi memang betul yang dikatakan bahawa dondang sayang ini adalah si ibu lagu. Ibu lagu, betul. Ya. Jadi satu lagi yang saya nak tekankan adalah seni berpantun secara spontan asli. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada JKKN Melaka, sebab nak dikatakan saya membesar di sini hampir 20 tahun di JKKN ni. Daripada tahun 2000 saya menceburkan diri dalam dunia dondang sayang secara tak sengaja sebenarnya. Ini ceritanya. Jadi arwah mak saya, iaitu Allahyarhamah Puan Nyonya Abdullah, adalah seorang saya panggil dia, saya gelarkan arwah mak sebagai pejuang. Pejuang dondang sayang yang telah berjaya membawa dondang sayang ke Paris di bawah panji-panji UNESCO. Jadi bila saya lihat perjuangan arwah mak,
saya jadi tertarik. Kerana jika kita sebagai bangsa Melayu tidak melestarikan budaya kita sendiri, maka siapa lagi? Betul? Siapa lagi? Jadi kesedaran itu yang paling penting untuk kita pupuk pada generasi muda bahawa kita sendiri perlu untuk melestarikan budaya pantun ini dan seterusnya melestarikan budaya Dondang Sayang di negeri Melaka. Kerana Dondang Sayang ini merupakan ibu lagu. Betul. Jika kita faham cara untuk melagukan Dondang Sayang, insya-Allah, sebab saya sendiri telah bereksperimentasi. Bila saya dah faham akan tempat letak lagu Dondang Sayang, jadi lagu-lagu lain semua menjadi mudah untuk kita fahamkan melodinya. Jadi memang betul yang dikatakan bahawa Dondang Sayang ini adalah si ibu lagu. Ibu lagu, betul. Ya, jadi satu lagi yang saya nak tekankan adalah seni berpantun secara spontan. Itu yang perlu dititik beratkan dan ditekankan kepada generasi muda kita, kerana bangsa Melayu kita ataupun bangsa Asia adalah bangsa yang penuh dengan kesantunan dan tata susila. Jadi apa saja topik, kiasan, ibarat, kasih sayang, cinta, rindu, dendam, semuanya boleh dicurahkan dalam bentuk pantun. Pantun, ya saya. Kita tidak norma kita adalah bukan seperti masyarakat barat yang lebih kepada secara berterus terang. Kita lebih kepada kita berkias, berlapis. ibarat, berlapis. Jadi di situlah timbulnya keindahan untuk kita berpantun. Sebab pada saya seni berdondang sayang kita boleh ajar lebih mudah. Semua orang boleh melagukan dondang sayang kerana melodinya hanya satu. Cuma rentak sahaja yang berlainan. Kita boleh mainkan dalam muzik asli, dalam dalam rentak asli, dalam rentak joget, inang, mambo dan sebagainya. Tetapi seni berpantun secara spontan itu yang perlu kita tekankan kepada generasi muda agar ia tidak hilang di telan zaman. Sebab pantun ini adalah, seni berpantun ini adalah satu seni yang sangat-sangat indah dan harus dikekalkan sepanjang zaman. Itu pendapat saya. Itu satu yang kupasan yang amat menarik saya kira, di mana bagaimana Cik Hairul sendiri menerangkan tentang keindahan berpantun, sama macam yang saya rasakan lah. Sebab saya sendiri pun lahir dari pentas pesta pantun Negeri Melaka. Tahunnya tak saya sebut lah. Jadi sebenarnya apabila kita diasak, apabila waktu kita belajar, kita sekolah, kita diasak tentang kita kena masuk pertandingan ni sebab kita nak menang, kan? Kita dulu anak-anak ni kita suka sesuatu yang dicabar, kita nak menang. Jadi apabila guru mengajar kita, jadi kita kena faham teknik pantun tu supaya kita nak menang. Kita nak lawan sekolah sekali-sekali kita mesti menang. Jadi di situ adalah asas. Saya rasa memang asas dalam dondang sayang yang paling penting adalah kebijaksanaan. Kita merangkaikan kata-kata menjadi pantun, Jadi kat sini saya nak petik sikitlah sebab saya kebetulan terbaca, Dari Kuala menghilir rakit, batang buluh diikat rotan. Jangan cuba cari penyakit, Harimau tidur hendak kita kejutkan. Itu adalah satu pantun yang ada nada marah, dan sindiran, kias ibarat. Itu antara yang menarik lah. Dan ada juga pantun-pantun jenaka. Dan kalau kanak-kanak dulu dia suka pantun yang orang kata teka-teki. Teka-teki, teka-tekuk, ular mati atas pokok. Contohlah, itu semua pantun zaman kanak-kanak kita. Jadi di sini saya nak minta lagi lah Tan Sri kita, Tan Sri Latif, pakar akademik kita, tokoh akademik kita, tentang dunia macam tadi Tan Sri sebut tentang dunia Melayu, dunia Islam, dunia Nusantara khususnya. Dan kita tahu kita sebenarnya berkongsi pantun ni dalam dunia Nusantara, masyarakat Melayu ini adalah masyarakat maritim, maritim, kita duduk di gugusan kepulauan. Jadi sifat kita yang mobility, yang boleh beralih, dan kita juga kita tak kisah, kita senang berhubungan dengan pelbagai bangsa di dunia ini. Jadi sebab itulah kita mudah beradaptasi. Jadi saya nak tanya pendapat Tan Sri lah. Tan Sri telah menjelajah jauh, menerusi dunia Melayu, dunia Islam, Nusantara dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Tan Sri melihat dondang sayang ini yang kita kongsikan sejarahnya, walaupun sebenarnya dia bermula di Melaka, tetapi kita kongsi sejarahnya di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi bagaimana Tan Sri melihat dondang sayang ini dapat memupuk perpaduan se-Nusantara kita? Silakan Tan Sri. Terima kasih. Sebagaimana kita maklum bahawa warisan seni dondang sayang ni ialah warisan Melaka di rumpun Melayu. Dia satu peradaban yang tinggi.
Jadi Melaka dikaitkan dengan rumpun Melayu. Ya. Jadi bila kita mendendangkan Dondang Sayang, seluruh rumpun Melayu umumnya faham. Faham, ya betul. Ada bersih-bersih dia lah, mungkin ada perubahan sikit-sikit. Jadi kalau kita kata Dondang Sayang tu bukan Melaka saja, bermula di Melaka, Bermula tetapi di Melaka. tersebar. Siapa yang menyebarkan? Pedagang-pedagang, peniaga-peniaga, ulama dan sebagainya sebar. Sebab tu bila kata Dondang Sayang bermula di Melaka, tetapi dia tersebar di sepanjang Selat Melaka. Selat Melaka yang main peranan. Ya. Lepas tu pergi ke Jawa dan sebagainya, ke pulau-pulau rumpun Melayu. Sebab tu dia sebagai satu warisan peradaban Melayu di rumpun Melayu. Jadi yang kedua, apa itu Dondang Sayang yang saya dah terang tadi, dia mempunyai perasaan, warisan di hati sanubari Melayu. Ya, betul. Itu yang penting. Kalau siapa nyanyi dan sebagainya, dan siapa yang mencintai warisan budaya Melayu, tak kira orang Arab ke orang Cina Eropah, dia dapat menguasai. Kalau dia mempunyai suara yang baik. Ya. Sebab tu saya rasa Dondang Sayang ni bukan hak orang Melaka, orang Melayu. Orang Eropah pun boleh, orang Arab pun boleh berdondang sayang asalkan dia minat pada lagu, suaranya bagus. Ya. Mungkin pantun dia belajarlah proses. Cuba mempelajari. Jadi ini satu warisan dunia. Ya. Maknanya bukan orang Melaka saja dengan dialek Melaka, tak ada. Jadi Melaka sebagai pusat peradaban. Ya. Ini yang pertama. Betul. Yang kedua, kita dapati yang saya di antara idea saya bersama Tun Ali KYT kita mengadakan program Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam. Ya. Kita melihat perkara inilah sebagai satu ilham kita, iaitu Dondang Sayang ialah warisan dunia Melayu. Bila kata Dondang Sayang saja kita buat persembahan di suatu tempat lain, semua kagum tengok. Betul. Kekaguman ni apa? Pantun. Pantunnya. Berbalas pantun secara spontan dan menggambarkan perasaan hati nurani orang Melayu. Yang pertama secara simbolik, sindiran, dia tak ada cakap direct dah. Apa nama ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur, kan? Dia patah petitir penuh sindiran dan supaya orang berfikir. Bila dia fikir, spontan dia akan ketawa sebab perasaan orang Melayu semua sama. Ya, betul. Ya tak? Jadi sebab itu saya rasa Dondang Sayang ni berasal daripada pantun pertama. Dan nak menjadi pakar pantun, berbalap pantun bukan mudah. Ya. Macam kita punya anak-anak muda ni, dah umur 30-an dah yakin untuk berbalap pantun. Sebelum tu hafal. Tak apa. Dalam proses pembelajaran kita hafal dulu, tapi kita minat, mempunyai perasaan kasih sayang pada Dondang Sayang, itu yang paling penting. Sistem pendidikan kita kena meletakkan perkara ini perkara agenda penting. Lepas tu kita cari orang yang boleh menyanyi. Yang menyanyi tak kisahlah dia nyanyi lagu rock ke, lagu barat ke, lagu Cina ke, tapi suaranya ada, okey kita terapkan. Pergi bersebati dengan Dondang Sayang. Ini lebih mudah. Yang ketiga, kita lihat bahawa kita perlu melihat juga keperluan generasi muda. Apa yang mereka hendak. Kalau Dondang Sayang asyik lagu mendayu-dayu, lagu asli lemah gembalai, kemungkinan tak diminati oleh sebagian besar generasi muda. Tapi kita kena lihat Dondang Sayang dia ada berbagai-bagai rentak dan irama. Ini sebab tu saya kata pada dulu-dulu orang menggunakan irama mendayu-dayu, sindiran, pujuk memujuk, lepas tu rancak joget. Jadi saya rasa ada 4-5 ciri rentak dulu. Dan rentak dia punya irama. Rentak ni Dondang Sayang iaitu yang mendayu-dayu ni. Lemah gemalai. Itu dia katakan rentak asli. Orang berdondang sayang tidak terus pada dondang sayang rock mambo. Dia ni asas. Mula dengan asli dulu. Kita latihkan pada asli. Ini kasih sayang kita kepada warisan kita, pada asli kita. Sebab tu saya kata asli, Melaka asli. Rentak. Lepas tu yang kedua pergi kepada inang. Antara lebah gemalai dan rancak sedikit. Macam zapin dikaitkan dah. Yang ketiga dia pergi pada joget. Ni rancak. Ini rancak betul lah. Macam kita baru berkenalan dengan orang, dengan seorang gadis, dengan pemuda, takkan tu joget lemah gemalai dulu. Ni berstrategi namanya. Ini ciri dalam Dondang Sayang. Yang ketiga joget. Bila mula-mula lemah gemalai, lepas tu inang, lepas tu rancak joget gembira. Dan lepas tu nak puaskan nasi generasi muda, mambo. Mambo yang berbentuk rock ke sikit boleh. Ya, boleh. Jadi
Kita pun janganlah berfikiran konservatif, fikiran lama. Bila dondang sayang dia, lagu Lemah asli, Gemala, ya. Lemah Gemala. Tapi dia ada 4 corak. Mungkin 5 corak Hairul boleh ciptakan lagi. Tak apa. Itu kegemilan kesenian, biasanya dia Kreativiti statik. lah. Kreativiti. Dia berubah dari masa semasa Ya. dan pengaruh luar yang baik itu akan diikuti. Diterapkan, ya. Jadi berdasarkan kepada hakikat ini, saya rasa kalau kita nak mengadakan dondang sayang, nak melatihkan generasi muda pada dondang sayang, pergi pada asli dulu. Ya, Jangan tunggu pada rock. Ini pun karut kalau cara berfikir orang nak buat persembahan, kena rock, kena minat, tak ada. Kita kena tunjukkan keaslian kita, Yang asli warisan kena. kita yang asli Lemah Gemalai. Lepas tu pergi pada inang, lepas tu joget, lepas tu pada mambo. Ini kadang-kadang dia mulakan mambo, saya rasa tak ada kena. jiwa lah, Ya. tak kena. Jadi ini proses yang saya rasa tata cara yang patut kita laksanakan. Ya. Jadi berdasarkan pada ini, bila saya bergiat, saya selaku pengurusi Biro Sosial Budaya dan Warisan Dunia Melayu Islam, saya dapati bila saya pergi merata-rata kawasan ini, semua sama. Mana kita dapat menggambarkan jiwa orang Melayu, warisan peradaban Melayu yang beraras tinggi. Ya. Suka bergurau, mendayu-dayu, lepas tu suka berinang, lepas tu berseru dengan joget, lepas tu mewarisi generasi baru sekarang, iaitu suka mambo yang rancak lah dan sebagainya. Ini seni. Ya. Seni tak ada kaku, statik. Betul. Jadi dondang sayang bagi saya, kalau nak melatihkan anak-anak muda yang pandai berseni, pandai berlagu, pandai menyanyi, maka dondang sayang senang saja sebagai panduan asas. Ya. Kalau dia ke juara-juara artis-artis kita yang penyanyi-penyanyi yang terkenal sekarang suaranya dah ada. Kalau kita suruh dondang sayang, tak sampai 5 minit pun mereka boleh dendangkan. Betul. Nak ataupun tak nak. Ya. Bila mentaliti, pemikiran kita cara konservatif, tak boleh. Ya. Kita mau mempunyai pemikiran yang mempunyai jati diri. Jati diri. Ini warisan nenek moyangku. Tapi pemikiran anak muda sekarang dah berbeza. Ini warisan bangsaku kuno, ortodok. Ini orang tua-tua. Ini pemikiran yang tak baiklah. Kita tak mahu. Kena ubah dalam sistem pendidikan kita. Jadi insya-Allah orang yang jadi juara dondang sayang ini ialah orang yang hebat. Yang menguasai dondang sayang orang yang hebat, genius Melayu, kearifan Melayu. Ini kita kena terima kerana dia pandai pantun, berbalai pantun secara spontan. Suaranya pula ada irama tinggi, rendah, bukan senang. Ini jiwa perasaan Melayu. Ya. Jadi saya rasa yang dikatakan sebagai dondang sayang, sebagai kehebatan Melayu yang asas tadi tu memang betul. Ini bukan pandangan kita. Saya pergi di rumpun Melayu dalam dunia, orang putih pun memuji dondang sayang tu Ya. sebagai teras untuk warisan bangsa kita. Cara berfikir Cara kita. berfikir Ya. kita secara spontan macam-macam. Jadi insya-Allah saya rasa dengan wacana ini kita akan usahakan baliklah Ya. dalam hal ini bahawa warisan rumpun Melayu ini dari Melaka patut kita perkasakan, dan sudah pastilah Kerajaan Negeri Melaka memain peranan pentinglah untuk kita meletakkan dia satu kearifan Ya. genius Melayu yang patut dijiwai oleh semua orang, khususnya kepada penyanyi-penyanyi. Walaupun dia penyanyi rock ke, penyanyi moden ke, keroncong, tapi bila suruh dondang sayang dengan Boleh, mudah, ya. boleh. Tapi nak balas pantun secara tu mungkin tak mungkin. Tak mungkin boleh. Tapi perlahan-lahan, hafal pun tak apa. Yang penting sayang pada warisan bangsa. Betul. Ini bila dondang sayang, alah tu kuno tua. Tak Itu boleh. pemikiran tak baik. Ya. Ini warisan bangsa bunuh bangsa. Tak baik. Jadi kita kena adakan usaha murni ini, jabatan bersama-sama kita cuba memperkasakan, membetulkan pemikiran anak-anak muda, khususnya rakyat kita semua ini yang terpesong. Itu saya rasa terpesong salah. Jadi kita pastikan ini warisan bangsa yang sangat tinggi nilai, tidak bercanggah dengan Islam. Ini yang paling penting. Bila dondang sayang, kalau misalnya golongan yang kuat pada agama Islam, alhamdulillah, buatlah lagu dondang sayang dakwah. Ya, unsur didaktik ada di dalamnya. Jangan salahkan dondang sayang. Yang penting salahkan kita kerana kita tidak membawa mesej yang jelas kepada orang ramai. Betul. Dondang sayang sebagai medium penyampaian Ya. dan menghiburkan kita secara penuh kesopanan dan tata susila
yang mengisikan perasaan hati sanubari. Betul. Ya. Terima kasih Tan Sri. Saya rasa tadi ayat-ayat Tan Sri itu sangat orang kata memberi semangat kepada kita, dan Tan Sri telah kupas lebih jauh tentang Dondang Sayang, ya, di mana dinamika, orang kata unsur-unsur dinamik ataupun dinamika Dondang Sayang itu sendiri kita harus terapkan untuk kita bagi relevan untuk zaman sekarang. Walau bagaimanapun nilainya yang asli itu kita harus perjuangkan juga. Macam sebagai contoh lah, ya. Macam kalau Jabatan Kebudayaan sendiri, kalau kami diberi tugas untuk membuat apa-apa persembahan pun, kami akan mulakan dengan medley Dondang Sayang. Di dalam medley Dondang Sayang itu kita rangkaikan atau kita rangkumkan dengan pembukaannya Dondang Sayang yang asli, 2 rangkap pantun. Kemudian daripada 2 rangkap pantun itu dia beralih kepada rentak inang. Daripada 2 rentak inang itu dia beralih lagi 2 rangkap pantun, biasanya diakhiri dengan joget atau mambo lah. Sebab itu semua ada unsur dinamik. So biar masyarakat akan dapat melihat, generasi muda akan dapat melihat bagaimana Dondang Sayang ni menarik. Daripada lemah gemalas, pujuk memujuk, kemudian bawa gembira sedikit dan terus kepada yang lebih tinggi lah, macam contoh joget akhirnya ke puncak dia, ya. Jadi itu adalah teknik menyusun dalam persembahan sebenarnya. Jadi itu semuanya perlu dipelajari dan kita hayati bersama, ya, kalau nak lihat. Sebab kita rasa segan sebenarnya apabila Dondang Sayang mendapat pengiktirafan dunia, ya, UNESCO, ya. UNESCO sendiri iktiraf sebagai salah satu warisan yang tidak ketara yang menunjukkan tentang kebitaraan kita semua, tetapi kita tidak menghayati. Hanya segolongan kecil mungkin di Melaka saja ke sedikit yang menghayati tentang Dondang Sayang, manakala yang tempat-tempat lain tak tahu pun Dondang Sayang. Banyak, ya, generasi muda sekarang ni. Kalau saya bagi contoh, ya, macam saya di JKKN dulu pun kita bila menjelajah, ya, memberi maklumat kepada generasi muda tentang apa itu lagu asli, apa itu lagu Dondang Sayang, mereka tak tahu sebenarnya. Mereka semua ingat lagu Irama Malaysia itulah lagu asli. Lagu Irama Malaysia itulah lagu Dondang Sayang, bukan. Sebenarnya itu bukan, sebab kita ada banyak kriteria. Generasi sekarang lebih tahu lagu rock, lagu rap dan sebagainya. Tapi ini adalah asas yang macam Tan Sri cakap tadi, kita bawa balik masyarakat untuk kenal dulu kita punya. Tak salah kita nak minat lagu pop ke, lagu rock ke dan sebagainya, tetapi kita harus mengenal jati diri kita yang utama, ya, Tan Sri. So berbalik kepada Cikgu Liza pula. Saya nak tanyalah pendapat Cikgu Liza sikitlah. Bagaimana Cikgu, tadi Cikgu dah terangkan teknik yang Cikgu gunakan untuk menarik minat anak-anak, sedari akar umbi untuk mula mengenali Dondang Sayang. Jadi untuk tahun-tahun akan datang dan seterusnya ni, apakah perancangan Cikgu? Sebab hanya Cikgu je sekarang yang ada di dalam kementerian lah, ya. Jadi maksudnya kami di peringkat JKKN kita memang kerjasama. Kita memang dah ada kerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan. Cumanya untuk menjadikannya salah satu mungkin teknik mengajar ke, untuk bagi minat kepada guru-guru. Saya rasa pertama sekali kena guru-guru kena minat dulu, sebab nak mengajar anak murid. Jadi boleh Cikgu kongsikan sikit. Baik, terima kasih pada Cik Zina. Baik, apabila Dondang Sayang diangkat sebagai bahan sejarah yang diiktiraf oleh pihak UNESCO, kami guru-guru memang rasa sangat bangga dan sedikit terbeban. Bukan terbeban yang memaksa, tak. Maksudnya tugas kita, guru kita yang paling rapat dengan generasi. Bila kita adalah golongan yang paling rapat dengan generasi, jadi segala apa perubahan, apa perkembangan kanak-kanak, kita yang akan memulakan. Jadi bila menyentuh tentang kebitaraan, menyentuh tentang legasi secara keseluruhan, maka kanak-kanak ni yang mesti kita didikkan dulu untuk terapkan minat dan cintanya kepada Dondang Sayang. Saya suka bercerita dari pihak sekolah saya sendirilah. Untuk pihak kami, langkah pertama yang dah kita buat, kita membentuk, kita jadikan sekolah saya sebagai kebitaraan dalam kesenian, pengkhususan kepada Dondang Sayang, di mana apa yang dah kami buat, melatih, memperkenalkan Dondang Sayang pada anak-anak pra. Kalau untuk makluman Cik dan juga Tan Sri juga saudara Ashraf, kanak-kanak di sekolah kami, kita dah dedahkan dengan pantun dulu. Kanak-kanak ni pula, kita tak boleh mulakan dengan asli, Datuk. Kita kena mulakan dengan yang rancak dulu. Dia berbeza. Ini pandangan saya lah. Bila untuk menarik minat kanak-kanak, kita kena mulakan dengan yang rancak dulu. Bila kita dah mulakan yang rancak, baru kita kenalkan mereka, ini yang awak nyanyikan tadi tu adalah kreatif. Yang aslinya yang sebegini. Sebab bila mereka dah dapat telo ataupun lenggok lagu Dondang Sayang, bila kita perkenalkan rentak asli, mereka dah boleh bawa. Itu dari pengalaman saya sendirilah yang menarik minat budak-budak ni. Sebab kalau kita mulakan dengan asli,
dia tak dapat nak ikut tempo. Tapi bila kita mulakan dengan rentak joget, kita mulakan dengan inang, dia boleh ikut. Jadi bila mereka dah menguasai, dah dapat mengikut rentak joget, mengikut rentak mambo, baru saya kenalkan dengan asli. Okey, ini rentak asli. Tuan sayang, apa-apa sekalipun kita mulakan dengan asli. Bila mereka dah mula menguasai yang rentak yang joget asli pun dah boleh ikut, kita ajar lenggok pula. Saya kata, okey, untuk diorang sayang, kita ada banyak lenggok. Kita ada lenggok Tanjung Surat, kita ada lenggok Bawah Nyonya, kita ada lenggok Temasek, kita ada lenggok Melaka. Awak nak dengar yang mana? Oh, cikgu banyaknya. Jadi mereka attract. Mereka rasa macam teruja. Oh, maksudnya cikgu diorang sayang bukan macam tu je. Tak. Jadi biasanya yang lenggok yang Tanjung Surat, lenggok asli tu saya perkenalkan pada tahap 2. Mereka yang dah berumur yang dah ada di darjah 4, darjah 5, darjah 6. Yang pras 1, 2, 3 kita kena kenalkan rentak rancak dulu. Sebab kanak-kanak kalau kita tengok sendiri pun mereka nak belajar kena lagu-lagu yang rancak. Bangun pagi gosok gigi. Dia tak boleh bangun pagi gosok gigi. Memang dia takkan tertarik. Memang dia ke laut lah. Tapi bila dia dah masuk tahap 2, darjah 4, 5, 6, dia dah benda yang rentak joget yang rancak tu dia dah sebati. Jadi peranan kami bila dah masuk darjah 4, 5 dan 6, kita akan buat bengkel. Okey, hari ni cikgu nak kenalkan dengan awak Dona Sayang versi asli. Yang ini kita punya pure. Sebab kita pegang satu prinsip yang seperti mana yang Datuk dan juga Asyad katakan tadi, Dona Sayang adalah penghulu lagu. Bila dah dapat kuasai penghulu lagu, apa-apa lagu yang rancak tu dia dah sebati. Jadi peranan kami bila dah masuk darjah 4, 5 dan 6, kita akan buat bengkel. Okey, hari ni cikgu nak kenalkan dengan awak Dona Sayang versi asli. Yang ini kita punya pure. Sebab kita pegang satu prinsip yang seperti mana yang Datuk dan juga Asyad katakan tadi, Dona Sayang adalah penghulu lagu. Bila dah dapat kuasai penghulu lagu, apa-apa lagu campak, kata orang campak lah. Rap pun boleh buat, balada pun boleh buat. Boleh, kata orang petik nak lagu apa, boleh. Orang Dona Sayang ni satu keunikannya, bagilah apa-apa lagu kita boleh nyanyi. Sebab kita dah boleh buat lenggok asli, kita dah boleh buat lenggok ghazal, kita dah boleh buat lenggok zapin. Pelbagai lenggok. Jadi biasanya kita kenalkan rentak asli dulu. Saya kata, baik kita belajar rentak versi Melaka. Minggu ni kita buat versi Melaka. Cikgu, versi Melaka macam mana? Versi Melaka ni dia rancak sikit walaupun dia rentak asli, tapi yang mana nyaring. Kalau saya bahasa istilah tarik sampai sakit tekak. Sebab kanak-kanak ni kita tak boleh gunakan bahasa yang bombastik. Nanti dia tak faham. Kaci tu apa cikgu? Satu masalah pula kita nak terangkan. Tarik suara sampai sakit tekak. Jadi dia faham lagu tu kena kuat. Bukan memekik tapi kena kuat. Contohnya 2, 3 kucing berlari. Oh macam tu. Oh itu versi Melaka. Dia dah mahir. Okey, awak dah mahir versi Melaka. Hari ni cikgu nak jawab versi Tanjung Surat dan juga Temasek. Jadi setiap minggu tu bila mereka datang kepada program yang kita buat, kerjasama juga dengan Jabatan Kebudayaan lah menerusi program bimbingan seni budaya negara tu, dia seronok. Secara tak langsung, okey, minggu lepas aku dah power. Saya dah terror dah cikgu. Saya dah pandai buat versi Melaka. Jadi minggu hari ni cikgu kata nak buat versi Temasek dengan Tanjung Surat. Macam mana cikgu? Kita bagi pantun. 2, 3 kucing berlari. Oh, yang ni kena lenggok cikgu. Yang ini lenggok. Cuba buat. Seorang kat dinding sana, seorang kat dinding situ, berlatih lenggok tu macam mana. Jadi bila dah ada cara lenggok yang pelbagai ni, secara tak langsung Dona Sayang tu dapat berkembang lah. Jadi mereka pun rasa macam berbaloi datang ke kelas. Oh, ada program-program begini. Dan kalau untuk makluman Datuk, Asyad dan juga Cik Azlina, kita di sekolah memang ada program memanggil jurulatih untuk bagi bengkel. Saya sendiri pun selalu dijemput oleh sekolah-sekolah di sekitar Melaka untuk bercakap ataupun memberi bimbingan bagaimana Dona Sayang. Sebenarnya cikgu-cikgu di negeri Melaka, guru-guru kita ni sangat berminat. Tetapi mereka belum berani nak ke depan. Sebenarnya dah boleh. Tapi masih lagi was-was, masih lagi takut-takut. Dia sebenarnya kalau cikgu sendiri dah boleh buat, itu memang satu bonus lah untuk sekolah tu untuk berkembang, melahirkan generasi yang boleh berdona sayang. Kalau kebitaran sekolah saya,
satu murid, satu pantun, satu lenggut dona sayang. Jadi kami dalam proses seperti itulah kita meneruskan legasi dona sayang ni supaya kita tidak ketandusan pelapis. Kita makin hari makin tua Datuk Jadi kita memerlukan pelapis macam seperti Ashraf dan juga beberapa lagi anak-anak didik yang boleh berkembang. Jadi kebanggaan kita, apa yang saya suka sekarang di sekolah saya, abang-abang kakak-kakak yang di tahun 6 dah boleh membantu saya untuk mengajar yang prasekolah. Jadi kalau ada masa, jemputlah JKKN datang ke Sebatu untuk kita lihat bagaimana yang adik-adik ni dibantu oleh kakak-kakak yang tahun 6 untuk menyanyikan Lenggut Dona Sayang. Tidaklah sepower, tidaklah sepandai mana, tapi bila mereka dah boleh membantu menyanyi, membimbing adik-adik ni berdona sayang, saya rasa macam satu kejayaan yang sangat besar lah. Sebab kalau kita lihat dalam pendidikan, kita ada pencapaian tahap band 1, band 2 hingga band 6. Saya rasa band 6 tu dah ada di sekolah saya, yang mana rakan membantu rakan. Bila mereka boleh membantu rakan yang lain, itu satu kejayaan lah. Maksudnya kadang-kadang bila kita bimbing, mereka takut nyanyi kerana terpaksa. Tapi bila sesama mereka membimbing, proses belajar tu lagi cepat. Ya, betul. Kadang-kadang kakak tu sendiri dah melupakan idola dia. Jadi nak jadi kakak ni nak nyanyi macam ni, nak nyanyi ke Australia. Itulah ayat dia orang, nak nyanyi ke Australia macam mana. Jadi usaha ni kena berterusan lah. Jadi kita kena sentiasa memandang jauh, dan dona sayang ni kalau kita tinggalkan memang satu perkara yang sangat merugikan. Sebab dah diangkat sampai ke UNESCO, memang nak mahu tak mahu, guru dan juga peranan Kementerian Pendidikan sangat-sangat diperlukan supaya legasi ini berterusan dan tidak disisihkan. Terima kasih Cikgu Liza. Saya sebenarnya sangat teruja bila Cikgu Liza dah mula petik-petik, sebab saya tengok Hairul sebelah tu pun dia dah tak tahan nak melontarkan sesuatu. Tapi sebelum saya pergi pada Hairul Ashraf saya sendiri sebenarnya tertarik dengan cara cikgu mengajar dan sebenarnya kami di pihak jabatan sendiri sangat berterima kasih kepada semua guru-guru di Negeri Melaka yang membantu jabatan dalam usaha mengembangkan seni dona sayang, sebab dia bukan usaha satu pihak saja sebenarnya. Semua pihak harus orang kata memperlihatkan usaha ini, merancakkan lagi usaha ini. Jadi saya kira mungkin ada masanya nanti saya memang akan turun sendiri ke sekolah SK Sebatu untuk menyaksikan anak-anak ni, dan juga di samping itu saya rasa kalau dah masa cuti sekolah nanti mungkin kita elok buatlah satu program kerjasama dengan guru-guru ni yang mana yang betul-betul berminat, guru-guru dan semua guru muzik sebenarnya betul. Untuk belajar di JKKN tentang bagaimana orang kata kita dedahkan teknik dan asas lah. Betul. Jadi tadi cikgu sebut ada irama Tanjung Surat kemudian ada irama Melaka. Kat sini saya nak saya nak tanya dekat Hairul Ashraf, sebabnya beliau sebagai seorang yang lahir dalam keluarga peranakan dan istimewa di Melaka, saya lupa nak sebut walaupun Dona Sayang ni irama Melayu walaupun dia diwarisi oleh orang Melayu, tetapi yang uniknya di Melaka, masyarakat peranakan di Melaka semuanya boleh berdona sayang suatu ketika dahulu Keluarga Baba Nyonya suka berpantun Dia nak meminang pun dia berpantun. Ada baru-baru ni tular di media sosial bagaimana keluarga Baba Nyonya dia berpantun. Dia berpantun. Walaupun pantun dia ni pantunnya lucu, tetapi dia menarik minat, dan saya rasa kalau tak silap saya ciapannya di Twitter mencapai lebih kurang hampir 10,000 sebab ramai kongsi dan teruja dengan cara keluarga Baba Nyonya. Kalau di Melaka tu biasa, tetapi orang seluruh Malaysia kongsi ciapan tersebutlah, mana mereka berminat tengok satu keluarga Baba Nyonya masih boleh berpantun dengan baik, dengan cara bergaduh memang luculah cara disampaikan. Dan begitu juga dengan keluarga peranakan yang lain macam Chetty dan sebagainya. Mereka memang berpantun Anti Minaci sekarang ni. Kau dapat lihat Anti Minaci walaupun dia berkerusi roda, tetapi kemahirannya dalam berpantun masih berbisa walaupun beliau dah uzur, tapi beliau pun ada melahirkanlah rasa sedih. Dia kata macam generasi muda Chetty tak ramai dah yang minat sangat. Jadi dia minta kita bantulah untuk adalah pelapisnya Jadi sebagai dalam keluarga peranakan Cik Hairul Ashraf, bagaimana? Silakan. Terima kasih pada moderator kita Cik Azlina yang menyentuh tentang masyarakat Baba Nyonya ataupun masyarakat Cina peranakan yang sebenarnya bukan saja ada di Melaka tapi di Asia Tenggara. Di Vietnam, di Thailand, di Indonesia, di Filipina. Betul.
Cumanya bahasa mereka berlainan. Dari segi busana, dari segi budaya, lebih kurang sama. Jadi sebagai seorang yang dilahirkan, saya rasa bertuahlah kerana dilahirkan dalam keluarga yang boleh dikatakan masyarakat majmuk. Ya, saya. Bak kata satu pantun, pergi ke pekan mencari lokan, Aha. masak gulai enaknya rasa. Aha. Melayu bukan, Cina pun bukan. Itulah dia si babanyonya. itu Itu rasa dia. Dulu masa saya kecil-kecil, saya seronok. Saya cakap, kenapa raya pun saya dapat angpau, Aha. tahun baru Cina pun saya dapat angpau. Aha. Jadi rupa-rupanya saya ni dilahirkan dalam masyarakat majmuk, Ya. iaitu babanyonya dan juga campuran Melayu. Yang indahnya di sini, masyarakat babanyonya ini, cara hidupnya adalah boleh dikatakan 90% cara hidup orang Melayu. Berkain batik, berbahasa Melayu. Cumanya bahasa Melayu mereka adalah bahasa peranakan. Bahasa peranakan. Contoh kalau orang Melayu kita cakap sampai, dia sampai. Okey. Kalau kita cakap awak, dia cakap lu. Sebab bahasa dia daripada bahasa Hokkien. Ya, saya. Jadi makan guna tangan, masakan babanyonya. Jadi Melaka juga terkenal dan itu juga adalah salah satu aset pelancongan di negeri Betul, Melaka ini. produk pelancongan. Sebab identiti Melaka ini tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat Baba dan Nyonya. Jadi Baba dan Nyonya juga, masyarakat Baba dan Nyonya juga adalah satu masyarakat yang sangat gemar berpantun dan berdondang sayang. Ya. Jadi kadang-kadang bila apabila kawan-kawan saya daripada negeri-negeri yang lain akan terkejut bila lihat ada yang berbangsa Tionghoa tapi begitu fasih berbahasa Melayu. Jadi saya terangkan itu adalah masyarakat Baba dan Nyonya. Jadi masyarakat Baba dan Nyonya ini sangat-sangat dekat dengan peradaban ataupun tata susila orang Melayu. Kadang-kadang kita yang boleh dikatakan Melayu ni pun tak pakai kain batik, tak pakai kain belekat. Tapi masyarakat Ceti, mereka masih lagi mengekalkan. Mereka sangat-sangat menyanjung tinggi budaya dan sopan santun serta tata susila yang diamalkan sejak bergenerasi lamanya. Dan boleh dikatakan ini menjadi satu cara hidup. Cara hidup kepada generasi muda mereka, dan ini patut dicontohi dan patut kita kekalkan. Dan menyentuh pula pada tadi Cik Izrina ada mengatakan bahawa bila kita membuat sesuatu persembahan dondang sayang, kita harus memberikan impact. Untuk menarik generasi muda, kita harus memberikan impact. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Latif tadi, pendedahan tentang seni asli perlu diletak di permulaan kerana kita memberikan pendedahan ataupun exposure untuk memberitahu bahawa ini adalah permulaan, ini adalah ibu lagu iaitu asli. Kemudian kita akan beralih kepada rentak yang lebih laju dan lebih laju lagi sehingga ke akhirnya rentak yang begitu orang kata menyeronokkan dan memberi impact. Orang akan ingat itulah dia dondang sayang. Betul. Dan menyentuh pula mengenai pedagogi ataupun metodologi yang dijalankan di sekolah-sekolah, di mana alhamdulillah inilah yang dikatakan ahli-ahli akademik seperti Cikgu Liza, seperti Profesor Latif adalah orang kata pahlawan seni Betul. ataupun frontliners. Frontliners Kalau sebenarnya, COVID-19 para doktor, jururawat dan badan beruniform menjadi frontliners untuk melawan COVID, tapi ini adalah frontliners dalam bidang seni kerana mereka lah yang paling dekat untuk kami generasi muda ini membuat rujukan. Dan mereka selalunya akan berkongsi ilmu kerana mereka faham dan fasih tentang apa yang perlu diajarkan kepada generasi muda. Kerana anak-anak muda di seawal prasekolah seawal prasekolah telah diajar. Kerana saya juga mendapat tahu bahawa dondang sayang telah dijadikan silibus di peringkat sekolah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang kecil ini mindanya sangat kuat. Jadi apa saja yang diajar, mereka terus akan ingat. Betul. Dan yang indahnya mereka akan menduplikasikan untuk mengajar kawan-kawan yang lain. Seandainya mereka telah ingat. Saya teringat tahun lepas di Festival Seni Selat Melaka yang diajukan oleh JKKN sendiri, iaitu satu usaha yang sangat murni.
ada seorang peserta yang berusia 5 tahun. Ya, nak didik juga tu. 5 tahun ke Anak 4 tahun cikgu. cikgu? Berapa tahun umurnya? 5 5 tahun. Dia tumpang Yang sekolah. saya betul-betul sanjungi adalah keberanian dia Berani. untuk berdendang sayang di Betul. halayak ramai. Mhm. Seawal umur 5 tahun. Saya rasa sebab. Dan saya rasa sambutan pada festival itu sangat-sangat menggalakkan. Ya. Sangat-sangat menggalakkan. Jadi usaha JKKN dan juga badan-badan NGO serta Kementerian Pendidikan sendiri untuk melahirkan bakat-bakat dan mencungkil bakat-bakat baru ini untuk dijadikan generasi pelapis adalah satu usaha yang sangat murni. Kerana ini adalah satu usaha yang kita kata teamwork. Kita tidak boleh membuat ini secara berseorangan. Jadi kita perlukan satu usaha sama yang baik dari segenap lapisan dan juga semua badan-badan bagi kita melestarikan dendang sayang ni supaya tak lapuk di telan zaman. Ya, saya. Tadi oleh kerana dah sebut sikit sebenarnya. Ya. Rasanya Cik Hairul Asraf kita dan Cik Liza ya. Aha. Minta ya Tan Sri ya. Kita minta mereka buat sikit ya contoh dondang sayang versi Tanjung Surat dan dondang sayang versi Melaka atau apa saja versi yang terlintas di fikiran Bapa lah. Nyonya Mungkin selesai. boleh cuba sikit Versi Bapa Nyonya. cuba. Cikgu boleh silakan. Sila. Kita cuba sikit nak dengar. Saya cuba sikit Ya. Okey. Jadi saya izinkan saya jual pada Alamak, cikgu. sempat ke saya jawab ni? Okay. Pantun budi lah. Pantun budi Tenang, Okey. tenang. Okey, pantun budi Ha. Alright. Pantun budi. Dari ready Melaka pergi ke Rengit, Wah. singgah mari tengah pekan. Wah. Dari Melaka pergi ke Rengit, antara rupa dan juga ringgit, cikgu sayang, yang mana satu turutkan, cikgu turutkan. Itu adalah contoh dondang sayang irama Melaka. Itu irama Melaka Ya, betul. Menarik. Jawab. Alamak, saya nak jawab kan. Okey, saya cuba ya. Dia tak ada muzik ni dia. tak ada muzik rasa kan. nak feel tu kurang sikit tapi kita dapat tangkap ya. Itu tadi contoh bagaimana soalan di dalam pantun. Jadi kita Betul. tunggu Cikgu Liza kita jawab. Itu spontan ya. Saya Ya. saya tak ada pakat dengan cikgu sebelum ni. Saya dah termenung ni. sebab apa tadi Cik Izlan kata kita perlu orang kata dalam keindahan irama pantun ni yang saya titik beratkan adalah pelestarian cara menjawab pantun ataupun berpantun secara spontan di kalangan generasi muda. Saya sendiri bila dipanggil oleh RTM untuk program Persada Pantun setiap hari Khamis pukul 3 petang. Dia Melaka FM ya. Melaka FM 102.3. Sempat promote ni. Baik Melaka FM. Sebab di situ adalah salah satu platform ataupun medium untuk saya berlatih. Saya menerima panggilan sampaikan dari Sarawak yang seronok dengan budaya pantun negeri Melaka. Bayangkan betapa indahnya pantun hingga kan kita mendapat pemanggil daripada negeri Sarawak untuk berpantun dengan kita. Itu belum lagi di Facebook. Betul. Ramai yang memberikan pantun. Jadi di sini untuk saya, cara saya untuk berlatih bagaimana untuk saya membiasakan diri bagi berpantun secara spontan. Dan saya boleh kongsikan pula nanti dengan sesiapa saja yang minat pada seni berpantun secara spontan. Ya. Okay, cikgu dah ada pantun Cikgu, je cikgu? dah? Saya cuba tapi Silakan, tak tahulah dia betul ke tidak ni kan. Saja jadi kita proses ya. Okey. Budak-budak memanjat bukit. Wah. Ni versi Tanjung Surat. Okey. Panjat bukit jatuh ke payah. Nakal. Aduh, Jatuh sakit. pula sampai payah jatuh. Sian lah. Budak-budak memanjat bukit. Baik macam bukit. Kalau bagi diriku ku pilih ringgit dondang sayang. Muka tak cantik tak apa, asal bergaya. Baik pantun dia. Saya suka Okey, jawapan tu. spontan ya, spontan ya. Tak cantik tak apa ya. Asal bergaya. Ya, tapi ringgit dah ada. Tapi ringgit mesti dah ada ya. Asal kau poket
tebal orang cakap ya. Ya. Inilah dia ada- indahnya pantun Betul. ni. Kita usik mengusik. Ya. kan? Kalau arwah mak saya pula, dia akan jawab macam ni. Budaklah budak pergi melahu. Lahu. Lahu orang Melaka ni bahasa. Lahu je kan. Melahu pergi melahu, pergi melepak Berpeleseran mana-mana, lah, berpeleseran, betul. Ha. Hendak mencari buah rumia. Aku cik buah rumia pula. Betul lah. Rupa mahu ringgit pun mahu. Oh, nak ada. Ngalah dendang. Ya, Wak. Barulah hidup bahagia. Aman bahagia. Duit mahu, rupa pun mahu. Betul. Dia Buat nak apa nak? dua-dua ni. Tak Dua-dua bagi dia nak. pilih. Buat apa kita nak pilih-pilih kan? Ha. Kalau datang dua-dua ambil sekali. Ambil. Jadi Tan Sri itu tadi bila kita tengok bila kita mulakan dorang saya tu dengan usik-usik itu yang kita maksudkan kita usik Syirik, kita uji minda dia. Ya. Macam mana kadang-kadang kita saja macam contohlah mungkin cikgu itu pandangan dia di dalam pantun sebab kita Ya. nak usik Hairul Asram sebab dia pun tengah mencari calon ya. Jadi itu antara keunikan dorang sayang di mana kita boleh usik-musik Ya. ya kias ibarat kacau Cerita orang tu dia- kacau orang Betul. ni ya. Sebenarnya dalam seni berpantun ni tidak ada salah atau betul. Ya, Dia betul. bukan seperti soalan apa ni soalan yang Quiz ke? quiz betul yang soalannya ada pilihan jawapan A B C D E, tidak. Dia orang kata subjektif. Ya. Sebab pantun ini adalah satu seni yang subjektif. Dia banyak berkias, banyak beribarat. Terpulanglah kepada pemantun itu untuk menerima ataupun untuk cara dia berinterpretasi secara bagaimana. Dia senang cerita tak ada istilah kecil hati. Dia tak boleh. Betul. Dalam pantun Sebab cara dalam orang Melaka tak kan orang ada. Melaka suka bergurau. Betul. Kalau bergurau tu memang orang kata kalau orang Melaka istilah cakap kahau lah ya. Betul. Mana kau cakap tu memang makan dalam lah. Jadi itulah yang menyebabkan seni berpantun ini ataupun seni donang sayang ini membuatkan kita leka. Kadang-kadang kita dengar dia berbalas dia, dia kenakan dia dia kata dia sampai ke subuh kadang-kadang. Kita boleh leka dengan keindahan seni pantun itu sebenarnya. Dan alangkah bagusnya kalau seni berpantun dan seni donang sayang ini dapat kita jadikan satu platform untuk berkongsi benda-benda yang ilmiah, benda-benda yang menjurus kepada keagamaan, benda-benda yang memberikan manfaat, benda-benda yang nasihat kepada generasi muda. Jadi kita dapat tarik minat mereka dan ini juga boleh jadikan satu medium untuk kita jadikan satu apa orang kata bentuk nasihat. Selain daripada secara percakapan. Ya, saya. Tu tadi ya satu kupasan yang saya kira amat menarik, tapi apabila disebut tadi tentang pantun-pantun yang tadi kita banyak sebut tadi, pantun budi, pantun kias ibarat ya, pantun usik-musik, saya teringat salah satu pantun yang mana dia berkisarkan kisah sejarah yang kita petik daripada Sulalatus Salatin ya. Iaitu begini rupa pantunnya ya, Teluk Itik dari Singgora, pandan terletak di Langkahi ya. Badannya darahnya titik di Singapura, badannya terhantar di Langkawi. Itu sebenarnya pantun dalam Sulalatus Salatin yang menceritakan tentang kisah Tun Jana Katib di mana beliau telah dihukum bunuh di Singapura pada waktu itu, tetapi aneh dan mistiknya dia sebab beliau merupakan seorang ahli agama ya yang ada tinggi sifat kasyafnya. Beliau dibunuh, darahnya tertitik di Singapura, tetapi badannya gaib, muncul badannya ya, jenazahnya muncul di Langkawi. Jadi itu salah satu kisah sejarah yang meremang bulu roma saya apabila baca pantun tu ya. Di mana itu salah satu kisah sejarah yang dikupas menerusi pantun ya Tan Sri. Jadi Tan Sri sebagai akhir katalah mungkin ada apa-apa Tan Sri punya pandangan yang kita akan kongsikan untuk menutup seminar kita pada hari ini. Hebat sekali pantun sebagai jenis kearifan Melayu. Kita dah jelas dah nampak itu. Jadi saya mencadangkan. Saya sebagai pengurusi penasihat warisan Peradaban Melayu dan pengurusi Biro Sosial Budaya Sekretariat Dunia Melayu Islam difungsikan oleh TYT kita akan main peranan penting bersama-sama jabatan dan juga kerajaan dekat Petro untuk menjadikan tahun depan sebagai agenda utama. Agenda utama di mana Melaka akan memainkan peranan sebab ini salah satu jenis Melayu yang makin lama makin tertinggal ke belakang. Orang tua-tua yang pandai berdunang sayang berpantun pun dah berkurangan. Inilah pewaris-pewarisnya. InsyaAllah melalui kaedah pedagogi yang buat Cikgu Anissa itu kita akan menjadikan sebagai satu panduan kurikulum kita. Yang kedua,
InsyaAllah kita akan adakan satu rancang Ya. bersama Biro Sosial Budaya di MTI buat satu program memertabatkan seni warisan undang sayang di Ya. peringkat antarabangsa rumpun Melayu. Betul. Tahun depan insyaAllah kita akan panggil bersih-bersih berbagai-bagai daerah dan sebagainya rentak irama duduk berbincang dan suruh membuat persembahan. Ya. Yang kedua, oleh kerana dia sebagai pengulu kepada lagu-lagu Melayu, kita akan cari siapa juara-juara lagu dalam dunia ni, orang Eropah ke, orang Cina ke, orang dia orang Arab ke yang pandai lagu tu, kita dondang sayangkan mereka. Bukan susah. Mariah Carey kata contoh. Boleh tak? Oleh kerana kita tak rasa minat, kasih sayang warisan kita, kita macam tak kisah ni orang tua-tua punya. Kan? Jadi dengan ada ni besok, kalau mereka ni pakar, insya-Allah tak sampai 5 minit pun mereka dah menguasai. Dah boleh tangkap. Itu juga macam Awi, misalnya Ella, macam Siti Nurhaliza, mereka pun minat dondang sayang, tempat kita tak dedahkan. InsyaAllah kita akan adakan pertandingan. Ya. Kita hidupkan balik lah. Baik. InsyaAllah kita hidupkan balik dan adakan pertandingan dan kita harap kita carilah ikhtiar duit. Janganlah harga nilai nombor 1 RM200, RM300. Ini memalukan. Sedangkan dengan juara lagu yang baru-baru moden ni, satu rumah banglo. Hadiah. Warisan. Ini satu saya pribadi, saya ingat perjuangan saya belum selesai lagi ni. InsyaAllah dengan kerjasama dan semangat kita, besok kita carilah juara dondang sayang tadi tu, maybe dapat kereta Proton ke dan sebagainya, sekurang-kurangnya, ya. gaji. Ya. Atau bawa dia pergi ke umrah yang dah tua-tua Ya, tu, betul. pergi haji ke. Ini saya punya hajat. Betul. Baru kita martabat, ini lagu biasa dah, nasib-nasib dapat banglo. Sedangkan jenis Melayu dondang sayang tadi Kak Rifah bukan mudah. Suara dah satu, dah pandai bijak berpantun, dan lepas tu pandai berfikir, pandai mengusik, pandai menimbulkan semangat, perasaan. Itulah Kak Rifah Melayu. Ini falsafah ini saya rasa kita buat seminar. Seminar bukan pada orang ramai dulu, kepada pemikir-pemikir, pejuang-pejuang, ahli politik, ahli-ahli akademik, cikgu-cikgu supaya sedar. Macam cikgu lah. Cikgu dah buat eksperimen dan saya tahu dia buat ni pun bukan daripada pressure permintaan daripada orang atas. Atas semangat. Semangat dia, inisiatif. Semangat ini yang saya rasa kita perjuangkan. Saya atas semangat saya jadikan Muara Sungai Duyung di Rumah Melaka tempat saya tu, saya jadikan center, pusat. Bertemulah dua orang ni semua. Saya jumpa balik anak-anak ni. Dan insyaAllah kita kumpullah pewaris-pewaris dondang sayang. Misalnya Datuk Barin Syarif. Ya, saya. Oh, Alhamdulillah. Anak-anak dia sampai 10 orang. Laki, bini, cucu, cicit dia semua jadi dondang satu kumpulan. Ini Allah Rahmat Nyonya Tan, anak dia dah ada pewaris. Adiknya pun Boleh juga. boleh juga. Jadi kita akan main peranan benda-benda ni. Saya rasa kita tak boleh berseorangan. Ya. Semangat ada tapi kita mahu juga Jabatan Kebudayaan, Kementerian dan Kementerian pula RTM kenalah wujudkan balik dendang rakyat. Ini dah senyap, dah apa nak jadi? Lagu-lagu rock moden terlampau diutamakan. Jadi kita hidupkan balik semangat ini dari mana jabatan kita ni main peranan. Saya sebagai orang lama masih memberikan sokongan, dorongan dan kontak antarabangsa Melayu dunia Melayu Islam supaya dia menjadi satu muzik Melayu yang saya katakan beraras tinggi dalam warisan mewarisi peradaban Melayu. Dondang sayang itu sebagai pengulu kepada lagu-lagu Melayu. Ini yang insya-Allah kita perjuangkan dan saya masih berdoakan agar Melaka menjadi pusatnya, telah diiktiraf sebagai dondang sayang warisan tidak ketara UNESCO. Dan yang paling penting insya-Allah yang saya melalui tugas saya dulu, saya dah melantik Datuk Barim sebagai karyawan tamu di Institut Seni Malaysia Melaka dan beliau telah menghasilkan buku dondang sayang 2000 pantun. Ini sebagai galakkan semangat dan bagaimana nak menarik minat generasi muda, kita fikir-fikirkanlah cara ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Cik Lazlina yang begitu gigih, rupanya bekas juara pantun juga ni. Jadi semua yang ada saya dapat temu, ini semua masa saya memimpin Institut Seni Malaysia Melaka. Ini semualah orang-orang yang kecil-kecil, umur 45 tahun dah, sekarang 20-30 tahun semua ada. Syukur berterusan. Orang yang macam ni tak ramai. Ini pun atas semangat ni. Kalau ada segi wang apa-apa memang tak ada ni. Jadi kita kena fikir-fikirkanlah. Jadi insya-Allah kerjasama yang baik ini kita teruskan
berdasarkan pada seminar antarabangsa, kita terbitkan buku-buku ilmiah, buku panduan, kaedah pedagogi, cikgu dah berpengalaman tadi dan sebagainya. Jadi yang kita katakan warisan peradaban Melayu yang berarah tinggi itu terletak kepada dondang sayang di bumi Melaka, negeriku maju jaya. Terima kasih. Itu tadi ya, sangat bersemangat, sangat teruja sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar atas saranan dan kupasan juga, begitu juga dengan Cikgu Liza kita, Saudara Hairul Asraf ya. Ini semua adalah frontliners dalam bidang seni budaya, seni berbahasa khususnya. Jadi bagi pihak JKKN Melaka sendiri, kami memang merasakan ini adalah satu perbincangan yang amat menarik. Mungkin nanti kita duduk sekali, kita kena hasilkan juga lagi bahan ilmiah hasil daripada perkongsian ilmu kita tadi. Dan macam Tan Sri cakap tadi, buku teknik mengajar, mungkin kita minta Cikgu Liza yang minta selaraskan lah. Nanti kita akan berbincang lagi dengan pakar-pakar akademik untuk kita kumpulkan. Kalau daripada peringkat kanak-kanak, bagaimana pedagoginya, peringkat remaja, bagaimana pedagoginya pula, dan sampailah ke peringkat universiti lah. Jadi ini adalah peranan JKKN sebenarnya untuk mengumpulkan semua usaha ini dan menyemarakkan seni berdondang sayang. Jadi sekian saja untuk seminar kearifan tempatan Dondang Sayang Legasi Melaka.